Lepas tu yang ketiga, masuk kampung, dia tengok ada satu dinding rumah yang hampir roboh. Bawah tu ada apa? Harta 2 orang anak yatim. Harta 2 orang anak yatim terkambus, tertanam dalam tu. Dia pun pilah betulkan, bangunkan balik. Harapan daripada Nabi Musa, pekerjaan yang dibuat tadi ada upah daripada orang kampung. Ada upah orang kampung bagi, boleh makan ke, boleh bagi duit ke, beli makanan. Tapi bila pergi ketuk satu pintu ke satu pintu, tak ada siapa pun layan. Tak ada siapa pun layan. Semua buat hal masing-masing. Nah, sekali tanyalah, apa rahsia-rahsia dia? Yang pertama tu dia katalah ada raja yang akan rampas kapal. Yang kedua tu, budak ni bila besar, dia dikhawatiri akan memesongkan akidah ibu dan bapa dia. Dia boleh menyebabkan ibu dan bapa dia jadi kafir. Dalam ilmu Nabi Musa tak sampai jangkauan tersebut. Dalam ilmu Khidir yang diwahyukan Allah, budak ni bila besar boleh menyebabkan ibu dan bapa dia kufur pada Allah. Jadi kerak yang sedikit untuk maslahat yang lebih besar. Cantas yang sedikit ni, hatu pun cantas yang sedikit, hak depan tu cantas sedikit juga. Buat seorang, jaga hak lain. Maksudnya orang dalam kapal tu bebas buat kerja. Hak ni pun cantas hak ni, selamat hak lain. Lepas tu hak bagaimana cerita bawah tu? Dinding yang hampir roboh. Apa yang hampir roboh sebenarnya? Kita ni jatuh bangun apa lah ni? Jatuh bangun agama. Agama kita ni nak hampir roboh, dikerjakan, dianiaya, dizalimi, difitnah. Tapi nak bangunkan kembali, ada 2 di bawah tu. Hak Nabi tinggal apa dia? Apa dia? Harta 2 anak yatim. Nabi tinggal apa? Quran dengan sunnah. Tapi siapa yang menjadikan mereka hari ini yatim? Saya, kamu. Siapa yang hari ini tak baca Quran dah? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau bersahabat dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau baca dia? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Orang luar agama atau orang dalam agama ni yang mengasingkan dan menganaktirikan dia, seterusnya menyebabkan dia yatim dan tidak diambil tahu. Siapa? Sunnah Nabi. Siapa yang mengabaikan sunnah yang ada selama ini? Orang luar agama kita ke orang dalam agama kita? Yang meremehkan sunnah dalam agama kita, yang mengenepikan sunnah dalam agama kita, yang tak mau sunnah ditegakkan, Quran disedakkan pun dalam golongan ini juga. Mereka dah diyatimkan. Tapi bila minta pertolongan daripada orang ramai, sorry, ketuk pintu, sorry, kami tak mau ambil tahu. Bila sebut pasal 2 ni, tak ada orang nak ambil tahu. Ingat, inilah yang berlaku. Akibatnya Nabi Khidir dapat. Nabi Khidir dapat ini. Bayangkan kalau Nabi, ni dah ada orang kata, orang biasa dah, pasal apa Nabi Khidir piduk buat buat lagu tu? Kalaulah bayangkan Nabi Musa tu tak banyak soal, mesti banyak lagi ilmu-ilmu yang Khidir bagi. Dia banyak tu, jadi bagi 3 tu. Contoh kalau dia buat senyap, aku senyap, mesti satu banyak lagi. Itulah sifat manusia. Kalaulah tahap Nabi dan Rasul macam Musa pun tak mampu bertahan dengan ilmu tersebut, apatah lagi agak-agak kita. Kalau kita rasa-rasa dan sampai 3 soalan ke? Rasa atas kapal pun tak berapa nak lepas dah tak? Biar betul ini hang ni. Kapal orang. Tapi lihat, pasal apa semua perbuatan tersebut tak ada hukuman? Kalau alam kita, contoh syariat kita, perosak barang orang perlu ganti atau bayar. Khidir kena atau tidak? Tak kena. Pasal apa tak kena rosak barang orang?
Bunuh orang, bunuh balas, kisos, tak kena juga. Lepas tu hak ni tak ada kena apa-apa juga. Padahal harta orang tu, harta anak yatim bawah tu apa kena mengenai kita duk usik hal orang. Semua tak kena. Dan kita perlu ingat, bila dia bermain dengan alam dua dimensi, musuh hak nak main pun dia beralam dengan alam yang sama. Dajjal juga dia ada alam hibernation dia sendiri. Sebab itu umur dia panjang. Dia sekejap dia keluar zaman ni, dia bawa watak ni, lepas tu hilang sekejap. Pergi mana kawan ni? Dia mari zaman ni, dia bawa watak ni, dia masuk hilang hibernation sekejap. Dia mari zaman ni, dia jadi makhluk lain. Dia mari zaman ni, jadi individu lain. Dia mari zaman ni, personality lain. Semua dia tinggal pesanan, aku akan kembali semula di akhir zaman. Tapi waktu Nabi Muhammad ada, dia dipasung untuk mengelakkan fitnah pada agama yang dibawa oleh Nabi. Allah jaga waktu Islam Nabi bawa tu, dia tak boleh keluar. Takut jadi fitnah pada agama ni. Lepas Nabi wafat baru dia dilepaskan. Dan inilah yang jadi persoalan paling besar. Faham ke kita tak faham, sedar ke kita tak sedar, perasan ke kita tak perasan. Sesungguhnya zaman kita adalah zaman yang Dajjal sudah lama terlepas dan dilepaskan. Perasan ke tak perasan, sedar ke tak sedar, pada zaman kita dinding dan benteng Yajuj Majuj sudah lama pecah dan mereka keluar dan sedang memerintah dan merajai dunia sekarang. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, yang Nabi memperingatkan kita bahawa fitnah terbesar pada zaman kita, tidak akan ada seorang pun yang akan tidak terkena debu-debu riba melalui sistem keuangan dan perbankan dunia sekarang. Dan juga sedar atau sedar, perasan atau kita tak perasan, bahawa sekarang fitnah-fitnah ini sedang mula menghujani kita seperti awan yang gelap gelita. Sekarang nak cari hak mana betul, hak mana benar, nak cari hak mana palsu, hak mana tulen, sudah tidak dapat dikenal pasti dengan baik lagi. Kita jadi keliru, kita jadi samar-samar, kita dibengongkan oleh dia. Inilah yang Nabi paling bimbang. Fitnah terbesar dia akan datang seperti kepulan awan-awan yang gelap, yang mana kamu berpagi-pagian dalam keadaan beriman dan petang kamu dalam keadaan kafir. Kamu petang dalam keadaan beriman dan kamu berpagi-pagian dalam keadaan kafir. Maksudnya pertukaran akidah, pertukaran kepercayaan, pertukaran keimanan bukan lagi tempoh yang panjang, tapi cuma satu hari. Satu hari. Bila fitnah ni muncul, manusia boleh bertukar. Dia punya akidah boleh bertukar, dia punya agama. Akibat fitnah yang gelap gelita kelam, manusia tak boleh nak beza lagi dah hak mana sebenar, hak mana tak sebenar, hak mana betul, hak mana tak betul. Kita dah dikelirukan dengan fitnah-fitnah dia. Bagaimana dia nak buat? Pattern tadi Allah dah tunjuk. Pasal apa? Tak mau buka mata dengan mutasyabihat ini. Contoh kapal yang rosak. Inilah strategi-strategi yang Dajjal guna pada 3 pattern pengajaran tadi. Manusia yang merosakkan diri sendiri, yang merosakkan kapal sendiri. Hari ini bagaimana nak manusia rosakkan sendiri diri dia, itulah agenda yang dilakukan oleh Dajjal. Bukankah dalam kita ini kita suruh dizikirkan, kita suruh sentiasa ingat Allah, agar daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita ini sentiasa dalam keadaan kawalan dan perlindungan Allah. Saya pernah sembang dan sebut tentang sistem cakra tubuh manusia. Bermula cakra kaki, cakra kemaluan, cakra pelut pula dah, cakra perut, cakra hati, cakra kerongkong, cakra mulut, cakra mahkota. Cakra kaki. Cakra kaki hak betul apa yang Allah dan agama suruh kita buat.
Hak paling betul nak jaga cakra ini agar terus terjaga, langkah kaki kamu ke tempat-tempat yang Allah reda. Pi masjid, pi surau, pi majlis ilmu, pi tempat-tempat yang baik, bagus. Ziarah orang sakit, ziarah orang mati, menghubungkan silaturahim. Tapi nak memecahkan laluan cakra ini, dia bina tempat-tempat maksiat di luar sana. Akibatnya kaki kita mula melangkah. Malam ni mana? Karaoke dulu, hak biasa tak? Malam esok ronggeng sikit, lusa twist, habis hauh tapak kasut sebab twist kuat sangat. Lepas tu malam nu pula disco, malam nu pula tu, malam ni gelik, malam nu konsert, malam ni konsert. Kita dah mula bakar dan hancurkan cakra baik tadi. Akibatnya tempat-tempat maksiat inilah yang dilangkahi oleh kita. Cakra kaki tadi sudah hancur, dan inilah peluang untuk iblis dan syaitan masuk melalui laluan itu. Cakra kemaluan Allah jaga dalam sistem munakahat kita. Kita dibekalkan dengan nafsu, dan datangnya Islam nak didik, bukan nak bunuh, bukan nak kerat nafsu. Didik nafsu jadi baik. Kita ada insting dengan perempuan, nafsu dengan wanita. Jalan nak jaga cakra kemaluan kahwin. Lampiaskan nafsu kamu dengan pasangan yang sah dan halal. Tapi mereka buat sebaliknya. Mereka buat apa? Perjumpaan muda-mudi, perjumpaan perempuan tu, dating ni, last kali hubungan makin akrab, makin rapat, jadi apa? Perzinaan. Hubungan luar sah, luar nikah, sumbang mahram. Akibatnya cakra ini dah pecah. Syaitan boleh lalu, iblis boleh lalu. Sekali buat rasa sedap biasanya. Macam Maggi lah kan, cepat dimasak, sedap dimakan.